Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam digayaku demi ilmu dan dharma. Kami, Kumpulan 8 BMSK 3 PPSMP Jun 2023 pada hari ini ingin membentangkan berkenaan keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kami akan memulakan sesi pembentangan seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakuan Anak Juni daripada BMSK 3. Hari ini saya akan membentangkan keutuhan wacana. Baiklah, mari kita terus kepada pengenalan keutuhan wacana. Keutuhan wacana merujuk kepada perihal keadaan yang sempurna, tidak rosak atau lengkap menurut Kamus Dewan edisi keempat. Wacana pula bermaksud ucapan, pertuturan dan percakapan yang merupakan suatu kesatuan menurut Kamus Dewan edisi baru 1989. Oleh itu, keutuhan wacana ialah aspek penggunaan konsep kohesi dan koheren, keutuhan semantik, gramatikal, leksikal dan fonologi. Baiklah, kita bergerak kepada kohesi. Apakah itu kohesi? Kohesi wujudnya tautan ataupun pertalian, iaitu keserasian atau kesamaan hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Baiklah, berdasarkan artikel yang kami jumpai, kami mendapati bahawa adanya koheren dan kohesi di dalam sebuah ayat. Contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pemudacaraan di sekolah sebagai satu kaedah pengajaran abad ke-21. Guru digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran di dalam kelas untuk memudahkan sesi PDPC dengan penglibatan pelajar dalam melaksanakan pengajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Melalui Pembangunan Pendidikan Malaysia 2023-2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melengkapkan 10,000 sekolah di seluruh negara dengan akses internet 4G dan pelantar pembelajaran maya menerusi program 1 Bestarinet yang boleh digunakan oleh guru, pelajar dan ibu bapa yang terbukti mampu memberikan kesan yang baik dalam sistem pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia 2018, penulis Yusuf pada tahun 2013 menyatakan guru perlu menguasai teknologi maklumat secara meluas untuk memudahkan serta membantu guru dalam proses PDPC di dalam kelas. Baiklah hadirin, kohesi merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sehinggalah berpusatkan kepada belajar, iaitu dia menghuraikan sesuatu subjek itu supaya dapat difahami ayat tersebut. Yang seterusnya iaitu koheren. Apakah yang dimaksudkan dengan koheren? Koheren ialah suatu urutan, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Koheren dan kohesi tidak dapat dipisahkan. Di dalam sesebuah ayat, pastinya terdapat kohesi dan koheren supaya ayat tersebut menjadi lebih menarik. Jadi, apa yang kami dapati di dalam artikel tersebut, iaitu kami menjumpai melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melengkapkan 10,000 sekolah di seluruh negara dengan akses internet 4G dan pelantar pembelajaran maya menerusi program 1 Bestarinet yang boleh digunakan oleh guru, pelajar dan ibu bapa yang terbukti mampu memberikan kesan yang baik dalam sistem pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Menurut penulis Yusuf pada tahun 2013 menyatakan guru perlu menguasai teknologi maklumat secara meluas untuk memudahkan serta membantu guru dalam proses PDPC di dalam kelas. Jadi, apa yang kita boleh lihat adalah pada ayat pertama sehinggalah ayat kedua, kedua-dua ayat tersebut mempunyai hubung kait, iaitu dia menghuraikan
Contohnya dia memberikan contoh dan juga kesan apabila menggunakan teknologi maklumat secara meluas, iaitu yang mampu membantu guru dalam proses PDPC di dalam kelas. Kita bergerak yang seterusnya, iaitu kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Pertama, penulis perlulah mempunyai kohesi dan koheren yang mantap dalam artikel yang ditulis. Kedua, artikel yang ditulis perlulah menggunakan bahasa dan ayat yang tersusun. Ketiga, penulisan artikel perlulah mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Dan yang keempat pula, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan bagi mencapai kejelasan dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Aish bin Zailan dari BMSK 3 dan saya akan membentangkan mengenai keutuhan semantik. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan keutuhan semantik. Keutuhan semantik adalah membina hubungan antara perkataan-perkataan yang bersebelahan dan memperjelas maksud ayat. Keutuhan semantik juga memperlihatkan jalinan antara ayat dengan ayat. Keutuhan semantik terbahagi kepada 4, iaitu sebab akibat, perbandingan, syarat hasil, dan yang terakhir adalah latar kesimpulan. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kami akan menerangkan dan mengupas berkenaan setiap satu jenis keutuhan semantik tersebut. Baiklah, untuk contoh keutuhan semantik yang pertama iaitu sebab dan akibat. Berdasarkan slide yang telah dipaparkan, contoh sebab akibat dapat dilihat pada keratan artikel di muka surat 5, di mana ayat pertama menunjukkan sebab, manakala ayat kedua menunjukkan akibat. Ini dapat dilihat daripada penggunaan perkataan menyebabkan yang menunjukkan bahawa ayat pertama adalah akibat daripada ayat pertama. Baiklah, seterusnya adalah syarat dan hasil. Berdasarkan slide di keratan muka surat 5 dan 6, terdapat 2 ayat yang menunjukkan syarat dan hasil. Ayat pertama menjelaskan keperluan guru untuk menguasai teknologi maklumat secara meluas. Ini merupakan syarat kepada hasil, iaitu yang terdapat pada ayat yang kedua, iaitu hal ini dapat membantu guru untuk melaksanakan pentaksiran dan penilaian secara serta-merta dan murid dapat mengeluarkan hasil pentaksiran tersebut secara terus untuk memudahkan proses kerja pentaksiran guru dengan bantuan teknologi. Kedua-dua ayat ini merupakan syarat dan hasil. Pada muka surat 21 dan 22 terdapat contoh perbandingan di mana penulis membandingkan 2 idea berbeza menggunakan perkataan yang diwarnakan warna kuning iaitu berbanding, menunjukkan bahawa penulis membandingkan perbezaan antara 2 idea yang berlainan. Baiklah, seterusnya adalah contoh latar dan kesimpulan. Berdasarkan keratan artikel pada muka surat 19, ayat pertama dan ayat kedua merupakan kesimpulan kerana terdapat penggunaan ayat disimpulkan. Manakala ayat ketiga adalah latar kepada kesimpulan, iaitu bukti yang menyokong kepada kesimpulan yang telah dinyatakan, iaitu hasil analisis data kuantitatif. Seterusnya, keratan artikel pada muka surat 20 ini menunjukkan contoh lain kepada latar dan kesimpulan. Selanjutnya, keutuhan leksikal. Apakah itu keutuhan leksikal? Baiklah, mari kita lihat pengenalannya. Berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna. Terdapat keutuhan leksikal sinonim, antonim dan juga pengulangan. Baiklah, yang pertama, sinonim. Sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan dan bunyi yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama ataupun hampir sama. Berdasarkan artikel yang dipaparkan, dia mempunyai sinonim. Contohnya, penggunaan dan juga menggunakan. Walaupun ejaannya berbeza, namun membawa satu makna yang sama, iaitu menggunakan. Selain daripada itu juga, terdapatnya antonim.
Antonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai bentuk ejaan atau bunyi yang berlainan dan makna yang berlainan. Berdasarkan artikel yang dijumpai pada muka surat 19, kami menjumpai dua perkataan iaitu antonim, tidak berjaya dan juga ketidaksediaan. Ini kerana dua-dua perkataan tersebut mempunyai ejaan dan makna yang berlainan. Yang ketiga pula, pengulangan. Pengulangan merujuk kepada pengulangan unsur yang sama di mana perkataannya diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Berdasarkan keratan artikel pada muka surat 10, kami menjumpai 5 perkataan pengulangan. Contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia, teknologi, guru, kelas dan juga pelajar. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muhammad Aiman Hakim Mansor dari BMSK 3. Maka, saya hari ini akan membentangkan berkenaan keutuhan gramatikal. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan. Keutuhan gramatikal merupakan satu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat dua jenis keutuhan gramatikal, iaitu elipsis dan juga penanda penghubung. Penanda penghubung pula terbahagi kepada 4, iaitu penghuraian, pengembangan idea, tentangan dan tempo. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita kupaskan. Baiklah, kita pergi kepada keutuhan gramatikal yang pertama, iaitu elipsis. Elipsis merujuk kepada pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya bagi mengelakkan pengulangan maklumat yang sama dalam ayat selanjutnya. Contoh elipsis dapat kita lihat pada keratan artikel pada muka surat 12 yang telah dipaparkan. Perkataan kedua-dua berfungsi bagi menggantikan perkataan SMK Bakti dan juga SMK Kampung Selamat bagi mengelakkan perkataan tersebut diulang kembali dalam ayat kedua, iaitu pada ayat jumlah pelajar bagi kedua-dua buah sekolah tersebut adalah seramai 456 orang. Jadi SMK Bakti juga SMK Kampung Selamat ditukarkan ataupun digantikan dengan perkataan kedua-dua bagi merujuk kepada kedua-dua perkataan tersebut tanpa mengulangnya semula. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan elipsis. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada penanda penghubung, iaitu jenis pertama, iaitu penghuraian. Penghuraian bermaksud membuat hubungan penghuraian. Dengan kata lain, ia membolehkan penulis menyatakan huraian lanjutan berkenaan huraian ataupun idea sebelumnya. Baiklah, contoh penanda penghubung penghuraian dapat kita lihat pada keratan artikel muka surat 14 dan 15 yang telah dipaparkan, iaitu perkataan penghuraian yang digunakan adalah seterusnya. Seterusnya ini digunakan untuk menghubungkan ayat pertama dan juga ayat kedua sebelum penulis tersebut membuat huraian berkenaan ayat ataupun idea sebelumnya. Seterusnya itu diletakkan di hadapan untuk menandakan sebagai penghubung antara satu ayat ataupun satu idea dengan idea atau ayat yang lain. Itu merupakan sedikit berkenaan penanda penghubung penghuraian. Baiklah, seterusnya adalah penanda penghubung, iaitu jenis pengembangan idea. Pengembangan idea ini digunakan untuk mengembangkan sesuatu idea ataupun lebih kita ketahui ataupun kenali penanda penghubung ini dengan perkataan kata hubung. Ia membantu penulis untuk menghasilkan sesuatu ayat yang mampu berkembang dan lengkap ataupun lebih kita sebut sebagai ayat yang gramatis dan cantik. Itu serba sedikit berkenaan penanda penghubung pengembangan idea. Baiklah, terdapat beberapa contoh penggunaan penanda penghubung pengembangan idea dalam artikel yang telah kami pilih. Contohnya adalah pada keratan artikel muka surat 7 yang telah dipaparkan. Penanda penghubung pengembangan idea yang telah digunakan iaitu dan. Contoh ayatnya di sini, PAK 21 merupakan satu kaedah pengajaran yang diketengahkan
oleh KPM dalam menjana dan menjamin pengeluaran modal insan yang berkualiti dan berstatus kelas pertama untuk negara. Perkataan dan tersebut membantu ayat tersebut berkembang untuk mengaitkan sesuatu idea dan menambahkan lagi idea yang lain agar ayat tersebut kompleks tetapi cantik dan juga gramatis. Okey, baiklah. Contoh selanjutnya, boleh kita lihat pada keratan artikel yang dipaparkan, iaitu keratan artikel muka surat 20. Penggunaan perkataan kerana membantu dalam pengembangan idea. Contoh ayatnya, majoriti pelajar menyatakan bahawa mereka mahu guru sentiasa menggunakan teknologi dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas kerana dengan menggunakan teknologi, mereka merasakan bahawa mata pelajaran geografi lebih mudah untuk difahami. Kita dapat lihat fungsi perkataan kerana ini membantu idea pertama tadi, iaitu mereka mahu guru sentiasa menggunakan teknologi dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas berkembang dengan menyatakan sebab, iaitu mereka merasakan bahawa mata pelajaran geografi lebih mudah untuk difahami. Ini serba sedikit membantu idea tersebut untuk berkembang. Contoh yang terakhir, bagi penanda penghubung pengembangan idea, dapat kita lihat pada keratan artikel muka surat 9 yang dipaparkan. Ini dapat kita lihat bagaimana penanda penghubung pengembangan idea tersebut dalam suatu perenggan bagi membentuk sebuah kesatuan atau perenggan yang baik. Contohnya, pentaksiran dalam PAK 21 adalah untuk mentafsir dalam pembelajaran, iaitu dengan menggunakan hasil pentaksiran, sekali lagi, untuk membuat pengubahsuaian dalam strategi PDPC dan dalam merancang aktiviti pengukuhan dan pemulihan yang sesuai. Pelajar juga perlu digalakkan untuk membuat pentaksiran sebagai pembelajaran agar mereka dapat membuat penilaian kendiri dan secara berterusan agar dapat membuat penambahbaikan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dapat kita lihat kesatuan penanda penghubung pengembangan idea tersebut adalah sangat baik dalam sesebuah perenggan dan menjadikan perenggan tersebut sangatlah gramatis dan tepat penggunaannya. Baiklah, kita akan mengupas pula berkenaan penanda penghubung tentangan. Penanda penghubung tentangan bermaksud bertujuan membuat hubungan yang memperlihatkan perbezaan atau sesuatu pertentangan idea ataupun ayat. Baiklah, contoh penggunaan penanda penghubung tentangan dalam artikel yang telah kami pilih adalah dapat dilihat pada keratan artikel yang dipaparkan, iaitu keratan artikel muka surat 4 perenggan pertama, iaitu penggunaan perkataan tetapi. Bunyi ayatnya, pendidikan bukan hanya untuk melahirkan warga negara yang baik, tetapi lebih memfokuskan kepada warga negara global yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan motivasi dalam menangani isu-isu kemanusiaan dan persekitaran. Apa yang kita dapat lihat, ia cuba membezakan ataupun mewujudkan perbezaan antara idea pendidikan bukan hanya melahirkan warga negara yang baik dan juga dengan idea memfokuskan kepada warga negara global yang mempunyai kemahiran. Iaitu kita dapat lihat tentangan ataupun perbezaan antara kedua-dua idea tersebut. Jadi itulah fungsi penanda penghubung tentangan ataupun pada artikel ini yang menggunakan perkataan tetapi. Kita sudah sampai kepada penanda penghubung yang terakhir, iaitu penanda penghubung tempo. Penanda penghubung tempo merujuk kepada membuat atau menyatakan hubungan yang memperlihatkan tempoh atau kesinambungan antara ayat dengan ayat sebelumnya. Baiklah, contoh bagi penanda penghubung tempoh dapat kita lihat pada keratan artikel yang dipaparkan, iaitu keratan artikel pada muka surat 14 dan 15, iaitu terdapat penanda penghubung tempoh dengan menggunakan perkataan pertama, kedua, tiga, empat, kelima dan juga terakhir. Ini memperlihatkan ia menghubungkan sesuatu ayat dengan urutan ataupun kesinambungan daripada ayat sebelumnya kepada ayat seterusnya, dan juga ada menggunakan perkataan sebagai penutup, iaitu terakhir, yang merujuk kepada kesinambungan ataupun ayat terakhir daripada turutan ayat-ayat sebelumnya.
Ini menunjukkan tempoh bagi sesuatu ayat ataupun dalam sesuatu perenggan tersebut. Baiklah, seterusnya adalah keutuhan fonologi. Adakah para penonton mengetahui tentang keutuhan fonologi? Mari saya perkenalkan. Keutuhan fonologi. Untuk keutuhan fonologi, pengenalannya adalah yang melibatkan hentian suara, nada dan intonasi yang sesuai apabila pembaca membaca sesuatu wacana. Hal ini dibantu dengan adanya tanda baca yang akan sangat mempengaruhi ketiga-tiga elemen tersebut agar mesej sampai dengan lebih baik. Baiklah, mari kita teruskan kepada contoh yang pertama. Berdasarkan slide yang telah dipaparkan, ayat yang diwarnakan warna kuning ini merupakan ayat penyata yang menggunakan hentian suara, nada dan intonasi yang bersesuaian. Penulis pandai untuk meletak tanda baca noktah pada ayat yang pertama untuk memberi peluang kepada pembaca untuk memahami apakah ayat tajuk bagi perenggan tersebut. Dengan ini, izinkan saya untuk membaca balik ayat yang diwarnakan kuning itu dengan nada dan intonasi yang bersesuaian. Pentaksiran berasaskan sekolah merupakan salah satu transformasi dalam sistem pendidikan. Baiklah, mari kita beralih kepada contoh yang kedua. Berdasarkan slide yang dipaparkan, perkataan ataupun ayat yang diwarnakan warna jingga ini merupakan ayat penyata yang menggunakan hentian suara, nada dan intonasi yang bersesuaian. Berbeza dengan contoh yang pertama, contoh kedua ini penulis telah meletakkan tanda baca koma untuk menekankan idea yang hendak disampaikan. Seterusnya, mesej yang disampaikan terhadap pembaca lebih jelas. Dengan ini, izinkan saya untuk membaca balik ayat tersebut dengan hentian suara, nada dan intonasi yang betul. Pendidikan abad ke-21, PAK 21, merupakan pembelajaran yang berpusatkan pelajar berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Baiklah, Saudara Zakwan, sedar tak sedar kita sudah sampai kepada elemen yang terakhir, iaitu rujukan. Ya Iman, sesuatu penulisan ilmiah itu tidak lengkap kalau tidak ada rujukannya. Jadi, mari kita lihat rujukan tersebut. Baiklah, yang pertama, sitasi dalam teks iaitu pada akhir ayat yang terdapat pada muka surat 4, iaitu dia merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017. Di dalam sesebuah ayat, pastinya sitasi tersebut akan dilampirkan sekali di bawah selepas ayat tersebut dihuraikan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017 itu merupakan sitasi di mana dia merujuk, iaitu KPM. Seterusnya, Abdul Halim dan Nur Hani pada tahun 2017 itu merupakan penulisan ataupun sitasi di mana dia merujuk, dia sekalikan dia namanya di dalam sesebuah ayat, iaitu di mana dia merujuk sitasi tersebut. Seterusnya, pada muka surat 12, iaitu kajian. Apabila berkaitan dengan kajian, selalunya kajian ini merujuk kepada jabatan. Jabatan di mana dia merujuk, iaitu Jabatan Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara pada tahun 2012. Jadi itulah di mana dia merujuk, iaitu Jabatan Daerah supaya mendapat kajian tersebut. Selain itu juga, pada muka surat 12, iaitu pendidikan dengan menggunakan teknologi adalah gabungan yang penting dalam melaksanakan PAK 21. Dia merujuk kepada LIM 2017 dan LIM itu merupakan rujukan di mana dia merujuk. Baiklah, kita pergi kepada kemahiran membuat rujukan yang kedua, iaitu membuat sitasi dalam teks pada awal ayat. Berdasarkan keratan artikel yang dipaparkan, iaitu keratan artikel pada muka surat 7, kita dapat melihat bagaimana penulis membuat sitasi atau rujukan pada awal ayat. Contohnya, Yusuf pada tahun 2013 menyatakan bahawa media dan teknologi memberikan kesan kepada proses PDPC. Penulis meletakkan Yusuf di hadapan ayat sebagai rujukan dan bukannya meletakkan setelah ayat, iaitu setelah proses PDPC. Penulis memilih untuk meletakkan Yusuf, iaitu sitasi tersebut di hadapan ataupun di awal ayat. Jadi itu merupakan salah satu kemahiran membuat sitasi, iaitu membuat sitasi teks pada awal ayat. Baiklah, yang terakhir sekali,
Kemahiran membuat senarai rujukan. Baiklah, berdasarkan artikel-artikel yang telah dibentangkan sebentar tadi, kita mendapati bahawa kita perlu mempunyai kemahiran dalam membuat sesebuah rujukan di dalam sesebuah penulisan ilmiah. Rujukan ini penting bagi mengelakkan daripada plagiarisme. Mengapa kita perlu membuat rujukan? Kerana dengan membuat rujukan inilah kita memberikan kredit ataupun penghargaan di mana kita merujuk di mana sesebuah sumber yang betul. Contohnya seperti yang disebutkan sebentar tadi, rujukan ini bagi mengelakkan daripada penulisan ilmiah kita plagiarisme. Baiklah, yang seterusnya iaitu rujukan. Berdasarkan artikel-artikel yang telah dibentangkan sebentar tadi, kita mendapati bahawa terdapat 5 rujukan yang telah kita rujuk artikel tersebut. Jadi, apabila dirujukan, kita perlu mempunyai 5 rujukan tersebut, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Abdul Halim dan Durhanani, Lim SN, Yusof H dan juga Jani dan lain-lain. Rujukan pertama yang kita perlu lihat ialah pertama link. Linknya perlulah di tengah-tengah apabila kita merujuk. Dan yang pertama sekali, kita perlu letak antara nama ataupun sesebuah organisasi dalam memulakan rujukan. Kemudian diiringi dengan tahun. Tahun bila kita rujuk berdasarkan rujukan yang kita dapati. Seterusnya tajuk, iaitu contohnya pembelajaran abad ke-21 dan juga diperoleh ataupun dipetik daripada link di mana ataupun artikel di mana kita rujuk, barulah menjadi sesebuah rujukan yang lengkap. Secara kesimpulannya, keutuhan wacana inilah yang membentuk keempat-empat keutuhan yang lain. Keutuhan wacana ini merupakan kohesi dan koheren yang sangat penting dalam menulis sesebuah penulisan ilmiah bagi menghasilkan sebuah ayat yang gramatis dan juga penjelasannya dapat menyampaikan maklumat kepada pembaca. Keutuhan wacana ini mempunyai 2, kohesi dan koheren, dan terbentuklah keutuhan yang lain. Contohnya, keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan juga keutuhan fonologi yang membentuk ayat bagi mempunyai ayat yang gramatis dan juga mampu menyampai maklumat kepada pembaca agar sesebuah penulisan ilmiah itu dapat dihasilkan dalam penulisan yang baik dan juga menjadi rujukan kepada orang lain. Ya, betul tu saudara. Namun kita juga tidak boleh melupakan mengenai rujukan. Rujukan adalah satu benda yang sangat penting dalam sesebuah penulisan ilmiah kerana ia memberikan impak yang signifikan. Iaitu yang pertama, ia memberi kredibiliti kepada sesebuah penulisan tersebut. Yang kedua, ia memberikan apresiasi kepada penulis yang dijadikan bahan materialnya di dalam penulisan ilmiah tersebut. Oleh yang demikian, rujukan bukan sahaja satu tradisi yang perlu untuk diikuti, malah ia merupakan satu perkara yang wajib untuk ada dalam setiap penulisan ilmiah agar sebuah penulisan itu disahihkan validasinya dan juga penulisannya lebih mantap.